Teaser, rasuah, apa dan mengapa pentingnya untuk kita ketahui dan pelajari? Apa yang bakal terjadi terhadap negara dan organisasi jika kita memandang remeh isu rasuah ini? Mari kita lihat semuanya dengan lebih mendalam dalam video kali ini. Fakulti Pengurusan dan Ekonomi UPSI, Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM, Kursus Integriti dan Anti Rasuah, Modul 1 Pengenalan Kursus Integriti dan Anti Rasuah KIAR. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Dr. Aisyah dari UPSI. Di dalam video ini saya akan menerangkan berkenaan dengan modul pertama bagi kursus integriti dan anti rasuah iaitu pengenalan bagi kursus integriti dan anti rasuah KIAR. Saya akan membahagikan penerangan saya kepada 3 bahagian utama. Bahagian pertama adalah berkaitan dengan kepentingan kursus KIAR. Di bahagian kedua, saya akan menerangkan tentang kepentingan memahami jenayah rasuah serta kesan jenayah rasuah kepada sesebuah kerajaan. Dan di bahagian terakhir, saya akan menyentuh tentang kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah oleh Transparency International serta isu rasuah dalam perkhidmatan awam. Pengenalan kepada kursus. Sebagai pengenalan, ingin saya berkongsi kepada para pelajar tentang kajian persepsi rasuah di Malaysia yang telah dijalankan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2002. Salah satu penemuan dalam kajian mereka mendapati bahawa 30.5% daripada 494 responden yang terdiri dari mahasiswa menyatakan bahawa mereka sanggup untuk menerima rasuah sekiranya mereka memiliki kuasa dan peluang untuk berbuat demikian. Malangnya, dapatan ini akhirnya menjadi kenyataan di mana 52.5% 2,527 orang dari tangkapan SPRM dalam tempoh 5 tahun 2016 hingga 2020 adalah terdiri dari golongan muda iaitu di bawah 40 tahun. Ini bermaksud pengakuan pelajar pada tahun 2002 adalah benar. Dalam situasi ini, responden mahasiswa yang dahulunya terlibat dalam kajian pada tahun 2002 kini telah pun memasuki alam pekerjaan. Dan umur mereka sekarang ini adalah sekitar 35 hingga 40 tahun. Maka dengan ini, golongan pelajar, mahasiswa perlu diberi perhatian, diberi pendidikan dan kesedaran tentang bahayanya amalan rasuah. Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019 hingga 2023. Di Malaysia, Pelan Anti Rasuah Nasional atau National Anti-Corruption Plan NACP merupakan pelan 5 tahun yang dilancarkan pada 29 Januari 2019 oleh YAB Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad. Pelan ini merupakan dasar dan arahan kerajaan berkaitan pencegahan rasuah dan ianya terpakai kepada semua kementerian, agensi awam, GLC dan syarikat swasta. Pelan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023 pelan ini terdiri daripada 6 strategi 17 OBJEKTIF strategik serta 115 inisiatif. NACP merupakan pelan komprehensif yang memberi fokus kepada 6 bidang permasalahan utama iaitu tadbir urus politik, pentadbiran sektor awam, perolehan awam, perundangan dan kehakiman, penguatkuasaan undang-undang serta tadbir urus korporat. Rasuah bukan masalah sosial, rasuah adalah jenayah serius. Suatu perkara yang kita semua perlu tahu. Jenayah rasuah bukanlah sekadar masalah moral ataupun jenayah kecil-kecilan. Ianya merupakan satu bentuk jenayah yang besar yang boleh mengancam keutuhan sesebuah negara. Keruntuhan empayar lampau kerana rasuah. Sejarah lampau telah membuktikan bahawa empayar-empayar kekuasaan yang agung telah tumbang akibat dari jenayah rasuah yang berleluasa. Kejatuhan empayar Rom. Sebagai contoh, Edward Gibbon dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire mencatatkan bahawa empayar Rom yang kuat dan gemilang telah runtuh akibat rasuah dan fitnah. Pemimpin-pemimpin tertingginya pada zaman itu mengamalkan gaya hidup yang serba mewah.
Kejatuhan Empayar Turki Uthmaniyah. Di dalam sejarah ketamadunan Islam, kejatuhan Empayar Turki Uthmaniyah adalah disebabkan pelantikan jawatan dibuat bukan berdasarkan kebolehan, tetapi berkonsepkan menjual jawatan. Akibatnya, pentadbiran Empayar Turki Uthmaniyah kucar-kacir. Kejatuhan dinasti Ming. Di China, pentadbiran dinasti Ming menjadi amat lemah berbanding dinasti sebelumnya kerana berleluasanya amalan rasuah dan salah guna kuasa. Penyelewengan dan penindasan berlaku di sana sini oleh para pembesarnya ke atas rakyat untuk menaikkan hasil cukai. Kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Di zaman Kesultanan Melayu Melaka, telah berlaku suatu kejadian salah faham antara pembesar Melaka iaitu Raja Mendelia dengan saudagar kaya Nina Suradewana. Kes tersebut telah dibawa kepada Bendahara Tun Mutahir. Nina Suradewana telah memberi hadiah kepada Bendahara Tun Mutahir dengan niat supaya Bendahara Tun Mutahir menyebelahinya. Si Kito telah mendapat maklumat bahawa Nina Suradewana memberikan hadiah kepada Bendahara Tun Mutahir, lantas menyampaikan berita itu kepada Raja Mendelia. Akibatnya, berlaku adegan fitnah-memfitnah sehingga menyebabkan Sultan Mahmud Shah memerintahkan Bendahara Tun Mutahir dan keluarganya dihukum bunuh. Peristiwa itu juga telah membawa kepada pencerobohan Portugis di Melaka. Kejatuhan pimpinan akibat rasuah. Di zaman sejarah moden, kita juga boleh melihat keruntuhan kepimpinan kerajaan akibat dari jenayah rasuah. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, Richard Nixon telah meletakkan jawatan sebagai presiden kerana terlibat dengan skandal Watergate. Di Filipina, Presiden Marcos telah digulingkan oleh rakyatnya sendiri kerana jenayah rasuah yang berleluasa di dalam kerajaannya. Manakala isterinya Imelda dikenali dunia sebagai seorang yang gemar hidup bermewah-mewahan hasil dari aktiviti rasuah. Di Congo, Presiden Mobutu digulingkan melalui rampasan kuasa yang dikenali sebagai Perang Congo Pertama 1997 akibat dari jenayah rasuah di bawah pimpinannya. Contoh-contoh ini membuktikan bahawa jenayah rasuah memberi kesan negatif yang amat besar kepada sesebuah kerajaan, rakyat dan juga negara. 2.6 trilion USD jumlah kerugian dunia setiap tahun kerana rasuah. Jenayah rasuah pada hari ini dilihat semakin lama semakin memburuk. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh International Chamber of Commerce dan Transparency International setiap tahun, dianggarkan nilai kerugian yang ditanggung akibat rasuah adalah 5% daripada keluaran dalam negara kasar GDP dunia. Jumlah ini bersamaan 2.6 trilion USD. 2.6 trilion USD adalah satu jumlah yang sangat besar. Dengan 2.6 trilion USD, dianggarkan mampu untuk membina 17,333 buah sekolah berfasiliti moden dengan kos $150 juta Amerika Serikat sebuah, atau membina 5,200 hospital dengan kos $500 juta Amerika Serikat sebuah. Persepsi masyarakat terhadap rasuah di Malaysia. Dalam konteks Malaysia, masyarakat berpandangan bahawa sektor yang paling korup dengan rasuah adalah ahli parlimen, politik 36%, anggota polis 30%, penjawat awam 28% dan eksekutif perniagaan 27%. Sumber Global Corruption Barometer Asia 2020 oleh Transparency International melibatkan 1,000 responden. Di Malaysia juga antara 2005 hingga 2004. Negara kehilangan RM1.8 Malaysia menerusi aliran kewangan tidak sah yang mana sebahagian daripadanya berpunca daripada amalan rasuah sumber. Global Financial Integrity Report 2017. Prestasi Malaysia dalam Corruption Perception Index (CPI). Di bahagian yang terakhir ini, saya akan menerangkan tentang kedudukan Malaysia dalam Corruption Perception Index (CPI) dan juga isu rasuah dalam perkhidmatan awam di Malaysia. Corruption Perception Index (CPI) merupakan indeks persepsi rasuah yang dikeluarkan oleh Transparency International setiap tahun. Skor bagi CPI adalah di antara 0 hingga 100, di mana skor 0 merujuk kepada amalan korupsi yang paling tinggi, manakala skor 100 merujuk kepada kadar korupsi yang paling rendah di sesebuah negara. Ini bermaksud, semakin tinggi skor CPI sesebuah negara, semakin bersih negara itu dari amalan korupsi dan rasuah.
Sekiranya kita melihat carta skor bagi Malaysia untuk tahun 2020, negara kita berada pada tahap sederhana di mana skor yang diperoleh adalah hanya 51%. Skor pada tahun 2020 adalah sedikit menurun berbanding skor pada tahun 2019 iaitu sebanyak 53%. Sebagai perbandingan, negara yang mendapat skor yang tertinggi adalah Denmark dan New Zealand dengan skor sebanyak 88%. Manakala negara yang menerima skor terendah adalah Somalia dan Sudan Selatan dengan skor 12%. 2020 kedudukan ke-57 daripada 180 negara 51%. 2019 kedudukan ke-51 daripada 180 negara 53%. 2018 kedudukan ke-61 daripada 180 negara 47%. 2017 kedudukan ke-62 daripada 180 negara 47%. 2016 kedudukan ke-55 daripada 175 negara 49%. 2015 kedudukan ke-54 daripada 168 negara 50%. 2014 kedudukan ke-50 daripada 175 negara 52%. 2013 kedudukan ke-53 daripada 177 negara 50%. 2012 kedudukan ke-54 daripada 176 negara 49%. Perbaiki kedudukan Malaysia dalam CPI. Rakyat Malaysia harus memahami bahawa tugas untuk memperbaiki kedudukan Malaysia dalam CPI bukanlah hanya tergalas di bahu SPRM sahaja, namun juga merupakan tanggungjawab peranan dan kerjasama dari semua pihak sama ada di peringkat institusi maupun individu di Malaysia. Rasuah semua boleh terjebak. Antara faktor utama yang menyumbang ke arah pelakuan jenayah rasuah adalah disebabkan oleh ketiadaan integriti dalam diri individu itu sendiri. Maka, sesiapa sahaja boleh terjebak dengan jenayah rasuah tanpa mengira latar belakang bangsa, agama maupun sosioekonomi seseorang individu. Oleh sebab itu, adalah penting untuk kita mengambil tahu, mengambil berat serta menambahkan ilmu dan kefahaman tentang jenayah rasuah agar kita dapat menghindarinya pada masa akan datang. Maka, ini adalah satu peringatan penting untuk para penjawat awam khususnya agar sentiasa beringat dan menjadikan rasuah sebagai musuh utama sewaktu menjalankan tugasan. Baiklah, setakat ini sahaja penerangan saya bagi modul yang pertama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di modul yang kedua iaitu kenali agensi-agensi berkaitan pencegahan rasuah dan pembudayaan integriti. Terima kasih dari Fakulti Pengurusan dan Ekonomi UPSI dan Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM.